Ikuti Mutiara Ilmu setiap Jumaat 10 hingga 11 pagi. Ini orang yang memohon ampun ialah menandakan orang yang bersyukur. Tanda orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya lidah ni tak dikawal, tak dijaga dan digunakan kepada tempat-tempat yang tidak memberi manfaat atau yang memudaratkan, akan membawa kemudaratan kepada pemiliknya. Bersama yang berbahagia, Datuk Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Imam Besar Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka, hanya di Radio Malaysia, Melaka FM. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10.08 pagi. Terima kasih DJ Murni yang telah pun menemani anda sejak jam 6 pagi dalam Gegar Melaka FM. Dan untuk edisi hari Jumaat ini, seperti biasa di hari Jumaat, saya Siti Rubiah Busiran akan temankan anda hingga pukul 2 petang nanti. Dan di jam pertama ini seperti biasa, kita bersama dengan yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Imam Besar Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka, dalam program Mutiara Ilmu Soal Jawab Agama. Dan dah pun berada di talian waktu ini. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar hari ni? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik Datuk. Hari ni kita 28 Rejab, semalam 27 Rejab kan? Tarikh penting bagi umat Islam. Dan hari ni sebelum kita mulakan dengan soal jawab agama kita nak dengarkan dulu tazkirah daripada Datuk. Jadi silakan Datuk. Terima kasih Kak Siti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد. الحمد لله. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengakhirkan bulan Rejab, dan insya-Allah menyusul di selepas ini ialah bulan Syaban. Ya, Allah Taala telah mengizinkan memperkenankan doa kita, Allahumma ba'athna fi Rajab. Maknanya bulan Rejab ni kita telah dapat menempuh dan berakhir. InsyaAllah kita masuk pada bulan yang kedua, iaitu bulan Syaban, dan seterusnya kita mengharapkan Allah Ta'ala menyampaikan kita dalam bulan Ramadan insyaAllah. InsyaAllah. Pada pagi ini insyaAllah kita nak mengajak para pendengar dan bermuhasabah diri, iaitu merenung kata-kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan marah adalah satu di antara panah-panah syaitan yang mengandungi racun. Oleh itu, hindarilah marah supaya kamu dapat menewaskan syaitan dan bala tenteranya. Ini kata-kata Al-Imam Syafi'i. Jadi, untuk menghilangkan marah ini, bagaimana caranya? Al-Imam Syafi'i menyebutkan ada 9 cara. Okay. Untuk kita ni menghindarkan sifat marah kita. Yang pertamanya, kata Imam Syafi'i, mula-mula kita perlu berasa malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala tindak tanduk kita. Okey. Kerana Allah memerhatikan segala perlakuan dan sikap biadab kita. Jadi biasanya kalau orang marah ni macam-macam dia buat kan? Ya. Tangannya naik, mulutnya akan keluar kata-kata yang tak elok. Jadi ini merupakan segala perlakuan dan sikap biadab kita depan Allah Ta'ala. Jadi dengan sebab itu, hendaklah kata Imam Syafi'i kita berasa malu kepada Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Imam Syafi'i, apabila datang rasa mahu marah, ingat bahawa kita hanya manusia yang hina. Kan? Ya. Kalau kita nak marah orang lain, sebenarnya kita pun bukan hebat sangat. Betul? Kan? Kalau kita nak marah orang lain, kita kata awak ni bodoh, awak ni tak betul, kita bukan pandai sangat. Kadang kita kata apalah awak ni tak guna, kita berguna kan? Kalau Allah Ta'ala tak memberi kita nikmat, beri kita kesenangan, tentu kita lebih teruk daripada itu kan? Okey, jadi kerana
manusia ni di sisi Allah Ta'ala sama, melainkan orang yang takwa. Kan? Yang ketiga, kata Imam Syafi'i, banyak berdiam diri dan berdoa kepada Allah supaya Allah menyelamatkan kita daripada sifat marah. Jadi minta lindung daripada sifat marah ni. Kalau ada dalam diri kita, kalau tengah marah, maka kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Orang yang tengah marah ni banyak akan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kerana apa? Sifat marah ni adalah berpunca daripada syaitan. Jadi syaitan ini kan dijadikan daripada api. Jadi kita hendaklah kita menghindarkan, kerana syaitan ni selalu menimbulkan kemarahan dalam hati manusia, kan? Yang keempatnya, kata Imam Syafi'i, kita perlu mengingati kesan daripada sifat marah. Kerana ia mungkin membawa kepada permusuhan dan tidak balas dendam orang lain yang kita marahi. Itu biasa wujudlah. Kalau kita marah orang, jadi dia akan mengambil tindakan. Mungkin dia tak boleh nak lawan sebab dari sudut fizikal dia tak mampu, kan? Tapi orang kalau marah ni, dia 1001 macam dia boleh buat. Tak boleh secara terang-terang, dia akan menggunakan secara halus. Halus ni macam-macam lah. Guna ilmu ni lah, kan? Itu yang kita nak kena jaga-jagalah. Kena elakkan ya. Kita kena elakkan. Yang kelimanya, cuba bayangkan betapa buruknya rupa kita semasa kita marah. Kan? Ini kata Imam Syafi'i, kalau kamu tengah marah, cuba tengok dekat depan cermin. Tak sanggup nak tengok tu. Betapa berkerutnya muka, mata tu telinga jadi merah, kan? Mata jadi bulat, kan? Jadi kita tengok, ni orang ke apa? Jadi muka akan berubah jadi merah padam. Jadi kita akan tengok betapa buruknya lah suasana orang marah ni dari sudut sifat fizikal dia. Kadang-kadang sampai kepada peringkat dia menggeletar, ketar-ketar tangan dia. Nak menahan. Nak menahan. Jadi maknanya teruk sangat dah. Yang keenam, kata Imam Syafi'i, apabila datang perasaan marah, banyak akan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bila marah je banyak baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi yang ketujuh, kata Imam Syafi'i, apabila perasaan marah sedang memuncak, ambil wuduk, kerana wuduk dapat menenangkan api kemarahan yang sedang membara. Kalau makna peringkat tadi, maknanya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi kalau sekiranya kemarahan itu benar-benar memuncak, pergi ambil air sembahyang. Kan? Kerana dia akan menenangkan api kemarahan tadi. Dan yang ke-8, kata Imam Syafi'i, jikalau perasaan marah tidak juga hilang dengan melakukan tindakan tadi, tidur dapat meredakan perasaan marah. Tidur. Kerana apabila kita bangun daripada tidur, maka kemarahan kita akan reda. Itu sebabnya ketika mana Sayyidina Ali pernah orang kata berselisih ataupun bertengkar dengan Fatimah, kan? Jadi Ali ni masuk ke dalam masjid lalu tidur. Jadi dia tidur. Kerana apa? Nak mengelakkan daripada marah itu berterusan. Jadi ini satu kaedah juga, kan? Ini kita tak guna. Mungkin kita tak sampai kepada peringkat itulah. Dan yang terakhir, kata Imam Syafi'i, tauhid itu perlu tepat. Mana setiap sesuatu yang datang daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi mengapa kita perlu marah? Jadi orang yang marah ni dia kena perlu ingat. Kalau kiranya hari ni dia bawa kereta, tiba-tiba orang langgar dia, kan? Dia kena ingat bahawa itu semua ketentuan Allah. Ketentuan Allah. Jadi bila dah ketentuan Allah, dia nak marah pasal apa? Dia kena menerima segala ketentuan dan qada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan sebab itu, cuba kita renung-renungkan
dan kita cuba beramal supaya kita masuk dalam bulan Ramadan. Ramadan ialah bulan sabri. Bulan sabar, bulan sabar. Jadi sehingga Rasulullah SAW menyebutkan apabila orang berpuasa dalam bulan Ramadan, timbul perkara-perkara yang boleh mendatangkan kemarahan kepada dia, maka hendaklah dikata inni shaim, aku berpuasa. Jadi bulan Rejab ni, bulan Syaban ini adalah bulan untuk kita meredakan, mengawal hawa nafsu kita dan sifat-sifat keji kita, supaya bila masuk dalam bulan Ramadan kita akan menjadi insan yang benar-benar dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Ya, itu dia antara tips bagaimana hendak menghindari sifat marah. Sebab kadang-kadang ialah kita ni manusia biasa kan. Kadang-kadang ada sifat marah, ada sifat kita waktunya kita boleh menahan marah, ada yang kita dah tak boleh nak kawal marah, tapi ada rupanya cara-cara bagaimana kita nak mengawal marah. Dan selepas ini saudara, kita akan masuk ke tajuk baru. Hari ini kita akan mengupas berkaitan dengan sifat tamak. Apa yang dimaksudkan dengan tamak. Jadi pastikan terus bersama Melaka FM 102.3 mempersonakan. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, 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 subhanallahil azim, subhanallahil azim. Tandas tersumbat, tangki penuh, nak tunggu berbau satu rumah baru nak bertindak. Jom sedut, sedut, sedut. Kami dari Syarikat Hajimat Haji Jantan menawarkan perkhidmatan pembersihan tangki septik di kediaman anda. Kak Zila, Encik Hashim, Mak Lima, semua gunakan Hajimat. Harga murah dan berpatutan, layanan dan maklum balas yang cepat dan pantas. Dah guna servis Hajimat? Tak cari yang lain dah. Hubungi kami di talian 1-800-887111. Saya ulangi 1-800-887111. Ingat tangki septik, ingat Hajimat. Ana muskil, anta pun muskil? Dengarkan rancangan soal jawab agama dalam Mutiara Ilmu bersama yang berbahagia Datuk Haji Muhammad bin Hashim Al-Hafiz, Imam Besar Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka pada pukul 10 pagi setiap Jumaat di Melaka FM.
Ya, Alhamdulillah kita kembali lagi bersama dalam program Mutiara Ilmu. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama Melaka FM. Tak kira di mana jua anda berada. Selain boleh dengarkan kami di frekuensi 102.3, anda juga boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik. Dan saudara, anda juga boleh saksikan kami live di Facebook Melaka FM. Jangan lupa untuk follow dan like page Melaka FM. Dan baik, Datuk. Ya, saya. Kita hari ini nak mengupas mengenai tajuk tamak. Apa yang dimaksudkan dengan tamak ni, Datuk? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jadi bila kita menyebut tamak ini, dia termasuk salah satu daripada sifat yang tercela yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala anhu. Jadi tamak ini adalah satu sifat, iaitu apabila kita menghendaki sesuatu yang mungkin menjadi milik kita, itu dia bertambah dengan cara yang tidak sepatutnya, dengan jalan yang tidak sepatutnya. Jadi makna kita hendak sesuatu itu kadang-kadang sampai kepada peringkat kita benda tu ada dekat kita, jadi kita nak dia bertambah dan kita takut pula nak menggunakan. Jadi maknanya ini satu sifat yang tak baik lah. Sebenarnya sifat yang dikeji. Contohnya menghendaki sesuatu yang tidak mengandungi bahaya, atau menghendaki sesuatu yang mengandungi bahaya tapi dengan istisna, dengan mengucapkan insya-Allah nak. Jadi orang dia bila dia tamak ni, sama ada dengan cara yang tidak bahaya ataupun dengan cara yang bahaya. Makna dah ada benda tu, dah ada kat dia. Tapi sesuatu dia hendak lagi. Walaupun dia rasa dia tak boleh, di sana ada halangan-halangan yang kalau di depan dia tu, kalau nak dapat dengan cara yang susah, dia tak kira, dia hendak juga. Inilah yang dikatakan tamak ni, kan? Dan Allah Ta'ala menyebut wallazi at'ama'u an yaghfir, wallazi at'ama'u an yaghfir li khati'ati yaumiddin. Dan yang amat ku inginkan, yang amat ku inginkan Allah akan mengampunkan kesalahanku pada hari kiamat. Jadi maknanya meminta keampunan. Itu contoh ayat lah. Kemudian disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wattam'u fa innahu faqrun hadirun. Janganlah kalian tamak, sebab tamak adalah kefakiran yang abadi. Sebab orang tamak ni ialah kata dia punya natijahnya ialah kerana dia tidak merasa cukup dengan apa yang ada. Jadi orang tamak ni dia tak pernah cukup. Contohnya kalau kita tengok dalam kehidupan kita hari ni, kita ada 1,000, kita hendak lagi 2,000, 3,000 kan. Ini orang tamak sebenarnya. Sedangkan yang 1,000 ni pun belum tahu dapat guna tak dapat guna, kan? Dia hendakkan benda tu. Itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan manusia kalau diberikan satu lembah emas, saya dia hendakkan lembah yang kedua, lembah yang ketiga. Kenapa tujuan yang demikian? Ialah kerana perasaan tamak dia. Jadi itu kita kena ingat. Jadi lawan kepada tamak ini ialah tafwidnya ialah fakir ni, berarti maknanya fakir hati lah. Dia puncanya daripada fakirnya hati, bukan fakir harta. Kerana orang tamak ni memang banyak harta. Kita tengok cerita yang dibuat oleh Allah yarham Firamli, kan? Haji Bakhil. Haji Bakhil. Haji Bakhil. Dia nak keluarkan duit sikit pun dia berkira, kan? Tapi kalau untuk kepentingan yang dia ada, maknanya di sana maksud yang tertentu, dia tak kira. Jadi kalau untuk yang lain, semua dia berkira. Jadi ini adalah maknanya menunjukkan kefakiran hati seseorang. Jadi
Jadi bila rosaknya hati, dia akan membawa kepada rosaknya agama. Kan? Kerana mereka ni telah hilang sifat warak dia ke, sifat warak tu telah hilang. Jadi dengan sebab itu tamak ini tercelanya dengan sebab dua lah. Kerana hati berasa dia akan tercela atas dua jenis. Hati terasa tenteram terhadap manfaat yang diragukan. Kerana bila kita tamak ni, sebab kita ragukan bahawa adakah yang 1000 tu cukup untuk kita. Kan? Seperti mana melakukan pekerjaan yang diragukan serta sehalahnya, lalu menggunakan hasil yang diperoleh untuk manfaat keluarga. Contohnya orang dah ada gaji 5,000 gaji dia. Ya, kita tengok gaji dah 5,000. Kenapa dia perlu ambil rasuah? Kenapa dia mesti terlibat dengan sogokan dan sebagainya kan? Tak cukup. Kerana dia merasakan 5,000 ni macam tak cukup lah. Jadi dengan sebab itu dia mengambil sesuatu yang pada hakikatnya sesuatu yang tidak halal. Kerana merasakan yang 5,000 tu tak cukup. Jadi inilah kerana apa? Merasa tak tenteram terhadap manfaat. Yang keduanya ialah sifat tamak ni menginginkan sesuatu yang mengandungi kemaksiatan dan kemurkaan Allah Ta'ala. Jadi orang biasanya kalau tamak ni mesti terjebak dengan perkara-perkara yang terlarang. Kan? Dia tengok betapa orang bila dia banyak duit. Kan dengan duit dia tu sebenarnya dah mampu dah. Kalau orang-orang yang bekerja dia profession yang dia punya kedudukannya jusa ke ataupun yang pangkatnya tinggi, mereka punya gaji yang banyak. Kan? Sedangkan orang-orang ni biasanya kalau gaji dia banyak, tentu ahli keluarga dia tak ramai. Oh, okey. Biasa anak 2 orang ataupun tak ada anak kan. Tapi kenapa dia terlibat dengan sesuatu yang dilarang? Kerana dia menginginkan sesuatu kemaksiatan dan kemurkaan Allah Ta'ala. Dia mencari keinginan tu. Jadi dengan sebab itu kerana jelas apa tadi? Kerana sifat tamak yang ada dalam diri. Sebab tu manusia ni disebutkan Rasulullah beritahu, kalau diberikan 5,000 dia nak 10,000. Nak kasih 100,000. Tak pernah cukup. Dia tidak akan merasa cukup dengan apa yang ada. Bila dia rasa cukup, apabila dia masuk dalam kubur, baru dia cukup. Apabila tanah dah penuh dalam mulut, waktu itu barulah dia merasakan cukup dengan apa yang ada. Wallahu a'lam. Itu dia. Dan selepas ni Datuk, kita nak tahu apakah kesan daripada sifat tamak ini. Dan kita dengarkan ini dulu.
Ana muskil. Anta pun muskil? Dengarkan rancangan soal jawab agama dalam Mutiara Ilmu bersama yang berbahagia Datuk Haji Muhammad bin Hashim Al-Hafiz, Imam Besar Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka pada pukul 10 pagi setiap Jumaat di Melaka FM. Ya, kita kembali lagi bersama dalam program Soal Jawab Agama Mutiara Ilmu 10.34 minit pagi. Hari ini kita membicarakan mengenai tajuk sifat tamak. Dan tadi Datuk adalah memberitahukan sifat tamak ni macam tak pernah cukup. Dah ada nak lagi. Dah rasa, kata orang kalau bahasa biasa ni, pelukik dah sampainya tu kan. Dan Datuk, apakah kesan daripada sifat tamak ni, Datuk? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jadi tamak ni kalau kita lihat daripada kesannya ialah natijahnya akan membawa kepada kehinaan dan kemusnahan kepada seseorang kan? Sebab apa? Kalau biasanya tamak ni juga dikenal dengan, dalam istilah Melayu kita, haloba lah. Orang yang haloba. Haloba ni ialah kerana keinginan yang tanpa had batasan. Mereka ni tanpa hak batasan ni. Dia tak boleh, biasanya kalau kita ni qanaah, memada dengan apa yang ada kan. Tapi lawan kepada qanaah ni ialah tamak lah. Ataupun lawannya ialah haloba lah. Jadi qanaah ni lawannya haloba. Maknanya dia tak memiliki sesuatu makna. Kerana ingin memiliki sesuatu tu dengan tanpa had batasan. Jadi kalau dia nak. Maknanya semuanya kalau boleh dia nak dapat. Kan? Dan kalau kita melihat seperti mana kata Abu Abbas Al-Mursi, bahawa tamak ni dia tak pernah kenyang. Kerana orang yang tamak ni memang tak pernah cukup. Dia kalau ada satu lembah, dia nak 2 lembah kan. 3 lembah. Kalau dia ada satu kereta, dia nak 2 kereta, 3 kereta. Walaupun pada hakikatnya dia tak mampu nak beli, tak mampu nak dapat kan. Tapi perasaan itu ada. Yang akhirnya dia akan mencari jalan bagaimana nak melunaskan dia punya cita-cita tadi. Walaupun dengan jalan yang tidak dibenarkan dalam syarak. Jadi kata Abu Abbas Al-Mursi, kalau kita lihat pada kalimah tamak ni tadi, ta, mim, ain, huruf-hurufnya ialah huruf yang kosong dan berongga. Okey. Ta, kalau kita tengok ta tu dia ada rongga kan. Kemudian mim pun huruf tu ada kosong. Dan juga huruf yang berongga, dan ain juga huruf yang berongga. Dan kalau kita lihat Syekh Zarruq mengatakan bahawa ia juga merupakan huruf yang kering lagi kosong dan bergantung dengannya juga begitu. Jadi kalau kita tengok ta ni dia huruf yang kosong. Kalau kita sebut ta, makna dia huruf yang kering dia bunyinya. Kemudian mim. Mim juga pun sama. Kalau kita sebut kan, huruf yang tak ada bersangkutan. Dan ain juga huruf yang bersangkutan, tidak ada bersangkutan. Jadi ini sampai kepada peringkat itulah para ulama mengkaji, nak tunjukkan bahawa kalau hurufnya pun dah kosong, huruf yang berongga, maknanya orang yang ada sifat tamak ni adalah orang yang tidak pernah rasa kenyang dan tak pernah rasa puas dengan apa yang ada. Jadi kita tengok bagaimana para ulama tu dia kaji sampai ke peringkat itulah. Sampai ejaan pun di itu. Sampai ejaan pun dia tengok kan. Jadi tamak ni merupakan sebesar-besar kemusnahan jiwa. Kalau dipandang dari sudut kesan dia, implikasi dia, dia akan membawa kepada kemusnahan jiwa lah. Sebab orang yang ada sifat tamak ni kat Siti, kat Su ialah orang yang akan tertekan jiwanya sepanjang masa. Sebab apa? Dia akan berusaha walaupun dia tak mampu nak buat, walaupun dia tak mampu nak capai, walaupun dia tak mampu nak laksanakan, tapi oleh kerana tuntutan tamak tadi, dia akan mencari dan menggunakan apa sahaja jalan, walaupun jalan itu salah, bertentangan dengan agama, bertentangan dengan hukum, ataupun bertentangan dengan undang-undang, dia akan juga buat. Dia akan buat juga. Walaupun dia punya kesan dia ada, ataupun dia punya natijah ada, dia tak fikir yang tu.
Dia janji Yang capai. pentingnya apa yang dia hendak terlaksana. Jadi itu yang kita tengok betapa kadang-kadang orang ni dia hidup mewah pada peringkat awalnya, yang akhirnya bila dia ketahui dia terlibat dengan berbagai-bagai, kerja hilang, diberhentikan kerja, hartanya dirampas dan sebagainya. Ini kesan kan? Yang kita tengok kesan. Yang asalnya dia hidup senang pada awalnya. Tapi oleh kerana dia ketahui bahawa benda itu salah oleh orang-orang yang tertentu, pihak yang tertentu, yang akhirnya kita tengok kesannya bukan pada dia saja. Yang pada dia itu memang dah terus lah, tapi akan melibatkan orang yang bersekeliling dengan dia. Anak, isteri kan. Contohnya orang yang makan rasuah kan. Kita tengok kesan daripada dia tadi, anak akan terjejas, isteri akan terjejas. Kemudian dia punya maruah keluarga akan tercemar dan sebagainya lah. Ini adalah perkara-perkara yang perlu dilihat kesan daripada kemusnahan jiwa tadi. Dan aibnya dalam ibadat, kerana orang kalau dah tamak, tentulah maknanya ada halangan untuk maknanya ibadat dia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkara yang ketiga, kesan daripada tamak ini ialah membawa kepada keruntuhan, bermacam-macam keruntuhan. Pertama yang kita akan lihat, orang yang tamak ni, punca yang pertama, keruntuhan yang pertama ialah keruntuhan akhlak. Itu adalah keruntuhan yang pertama lah. Yang keduanya, dia akan membawa kepada keruntuhan maknanya moral dia. Makna dari sudut image dia. Kalau dulu dikenal orang yang baik, bila dia terlibat ni, diketahui, maka image dia akan hilang. Orang dah tak percaya dah. Kan? Orang pandang serong pula dia. Orang pandang serong. Yang ketiganya, kesan daripada tamak ni ialah keruntuhan rumah tangga lah. Kita kena tengok hari ni banyak itu satu. Di dalam dada-dada akhbar kita tengok sama ada media masa elektronik atau bercetak. Orang kalau dia tamak, puncanya tamak, kita tengok yang akhirnya keruntuhan keluarga lah. Anak, isteri akhirnya terpisah kasih sayang ibu ayah kan. Jadi ini adalah perkara yang kita tengok kesan. Dan keruntuhan yang seterusnya ialah dia, orang tamak ni, dia akan meruntuhkan agama. Agama. Jadi orang lain bangsa-bangsa lain akan melihat ni dia sebenarnya bukan kalau kita lihat bukan dengan sebab agama tu. Tapi bila orang yang melakukan sifat tamak ni, ada sifat tamak ni ialah dia akan mencerminkan seolah-olah ini agama yang suruh. Kan? Maknanya seolah-olah kau tengok orang Islam tengok buat ni kan. Jadi maknanya agama itu akan jadi tercemar dengan sebab dia. Akan membawa kesan kepada keruntuhan tadi. Jadi dengan sebab itulah perkara ni adalah dilarang. Kan? Jadi antara gejala buruk dalam tamak juga ialah menafikan hakikat iman yang menyuruh kita menjaga kemuliaan. Itu di antaranya sebab iman, sebab Islam ni suruh jaga maknanya kehormatan diri kan. Menjaga iman. Sebab merosakkan iman, menjatuhkan iman adalah sesuatu perkara yang dilarang dalam Islam. Iaitu menjaga maruah, menjatuhkan maruah adalah termasuk dalam perkara yang merosakkan iman, kan? Sedangkan Islam ni suruh jaga kemuliaan diri dan sebagainya. Kemudian yang keduanya ialah orang yang ada pasal tamak ni membawa kepada cita-citanya jadi terhalang. Cita-citanya terhalang. Sebab bila dia ada terlibat dengan sesuatu kes dan dia telah ada kes dalam rekod dia, sudah tentu maknanya dia nak pergi kepada sesuatu benda yang lain atau suatu perkara yang lain, orang akan meneliti dulu. Kan? Dia ni kalau kita ambil alamat jawabnya, kalau kita beli sesuatu nanti jawab habislah. Kan? Kalau nak diamanahkan syarikat, bimbang syarikat akan hilang. Dari sudut dah ada rekod ya.
Jadi orang semua akan, kalau nak diberi jawatan, bimbang nanti dia akan merosakkan nama syarikat dan sebagainya. Jadi bermacam-macam perkara yang jadi persepsi yang boleh menghalang dia untuk terus maju. Kan? Dan yang ketiganya, melahirkan banyak musuh lah. Orang yang tamak ni musuh memang banyak kan. Sebab dia suka ambil hak orang lain. Sama ada dengan cara benar atau tak benar. Jadi inilah yang kita perlu lihat. Dan Abu Bakar Al-Warraq berkata, kalau ditanya kepada tamak, ini satu kepada tamak. Maka tamak ni, bila ditanya kepada tamak, siapa ayahmu? Jawab tamak syak dalam urusan takdir. Kalau ni satu dibuat perkataan, satu makna ungkapan. Kalau kita tanya kepada tamak ni, wahai tamak, siapa ayah kamu? Maka jawab tamak syak dalam urusan takdir. Sebab apa dia kata begitu? Orang yang syak dalam urusan takdir ni kerana tak percaya dengan apa yang Allah Ta'ala tentukan. Kan? Dengan sebab itu dia nak buat benda yang tak sepatutnya dibuat. Dan bila ditanya lagi, apa pekerjaanmu wahai tamak? Maka jawab tamak mencari kehinaan. Kerana orang tamak ni memang cari kehinaan yang berakhir dengan kesudahan jatuh maruah, hilang penghormatan kan. Dan bila ditanya lagi, apa matlamat atau kehendakmu wahai tamak? Maka jawabnya terdinding sesuatu benda yang tak pasti kan. Terdinding. Jadi inilah maknanya disebut tadi bahawa tamak akan merosakkan agama dan menjadikan muflis daripada cahaya-cahaya keyakinan. Jadi kata Imam Hasan Al-Basri mengatakan fasaduddin at-tam'u wa salahuddin al-wara'. Maksudnya rosaknya agama seseorang ada dengan sifat tamak dia dan baiknya agama dengan sifat waraknya. Kalau kita ni nak jadi orang yang baik dalam agama, baik dari sudut maknanya peribadi, warak ni adalah sesuatu yang perlu dijaga. Jangan mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Kalau tidaklah kita merasa cukup dengan apa yang ada, baru kita akan jadi mulia. Jangan memandang apa yang ada pada tangan orang lain. Pandanglah apa yang ada kat kita kan. Barulah kita rasa kita cukup dengan apa yang ada. Jadi begitulah kata-kata ulama. Wallahu a'lam. Baik, itu berkenaan dengan kesan daripada sifat tamak ini. Tapi kan Datuk kan, ada yang tanya, tamak ni dia hasutan syaitan ke hasutan nafsu sebenarnya? Dalam membicarakan tamak ni dia datang daripada mana punca dia kan? Jadi kita kena mengenal bisikan nafsu ni dan bisikan syaitan ni macam mana. Junaid Al-Baghdadi mengatakan bahawa nafsu ni ialah sesuatu yang meminta membuat sehingga orang yang dibisikkan itu terpengaruh dan kehendak dia sampai terhasil. Kan? Dia akan sampai terhasil. Kecuali kalau sekiranya orang yang dibisikkan nafsu tu bermujahadah dengan mujahadah yang berterusan. Contohnya lah, contoh paling mudah kan, nafsu kata suruh makan kan. Kadang-kadang kita ni nak puasa. Nafsu kata alah puasa sunat aja. Hari-hari lain pun boleh puasa juga. Kita pun kata tak, hari Senin nak puasa juga. Kan, ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nafsu kata alah tunjuk alim pula. Dia akan berterusan tu kat situ. Godaan dia. Mempengaruhi orang. Sehingga kalau dia tak berjaya, dia akan kata apa? Puasa. Disuruh puasa pula. Tahu puasa. Nanti engkau buat lemah-lemah badan. Nanti orang tanya, nampak lemah je. Aku puasa kan hari ni. Maka dia akan tunjukkan sifat riak pula. Ini dia punya kerja dia. Sehingga maknanya tujuan dia terhasil. Sehingga makna orang yang melakukan ibadat itu akan gagal
mendapatkan apa-apa natijah daripada ibadat. Ya. Kan? Mm-mm. Sama kalau benda jahat pula, dia kata, tak apa, curi, ni curi. Kau dah susah nak makan, orang semua tak nak bantu. Kau curi terus. Kan? Mungkin orang yang mencuri kata, ni kalau kena tangkap macam mana? Anda berapa ramai orang yang curi, yang orang atas-atas curi lagi besar, tak kena tangkap pun. Nampak? Ini kerja nafsu. Dia akan menggoda orang sampai berjaya. Kan? Kecuali maknanya orang tu dia bermujahadah. Bagaimana satu cerita saya nak buat satu cerita ialah Syekh Qadir Jailani, orang ulama yang terkenal kan. Satu hari dia bangun. Dia bangun tengah malam, maka cerita dia ialah syaitan. Syaitan kata, wahai Syekh Qadir Jailani, tidurlah dulu kan. Masa malam masih panjang kan. Malam masih panjang. Kemudian Syekh Qadir Jailani pun tidur. Sehingga pada hari itu dia terlewat bangun subuh. Dia terlewat bangun subuh, bukan tak sembahyang subuh. Terlewat. Kalau kita jawabnya memang tak sembahyang langsung. Ini Syekh Qadir Jailani dia bukan tak sembahyang tapi lewat. Jadi oleh kerana kelewatan dia bangun subuh hari itu, dia telah melakukan beratus-ratus rakaat sembahyang sunat. Jadi kata syaitan, ini tak boleh jadi lah. Dan ni kalau aku suruh benda yang tak betul, lagi banyak ibadat dia buat. Lagi banyak ibadat dia buat. Jadi kata syaitan, besok aku nak kejutkan dia awal. Kan? Supaya. Jadi dia kejutkan. Kata Syekh Qadir Jailani, bangun. Ni dah nak subuh, bangun. Kan? Sehingga maknanya, bila dia bangun awal, maka Syekh Qadir Jailani bangun dan meneruskan amalan dia lagi banyak. Kan? Jadi maknanya kalau kita menyebut syaitan tadi, syaitan dia akan mengajak supaya menyeleweng kepada sesuatu perkara atau mengingkari sesuatu perkara. Itu kerja syaitan. Kan? Sehingga kalau dia tak berjaya, dia akan suruh yang lain pula. Macam jadi kan? Ni dia suruh bangun lewat. Sehingga Syekh Qadir Jailani bangun lewat, tapi Syekh Qadir Jailani buat suatu perkara sunat yang banyak. Maka besok dia suruh benda yang buat benda yang asal balik. Jadi ini dia kalau tak berjaya, syaitan ni kalau tak berjaya, dia akan pergi pindah yang lain. Cara lain. Tapi nafsu ni pula, dia lain. Nafsu ni dia kalau buat satu benda, dia bisik satu benda, dia akan pastikan bahawa kerja tu akan dapat dilaksanakan terus. Sampai terlaksana. Contohnya tadi kan, dia kata dia suruh makan kan. Kata, saya puasa kan. Dalam hati kita berbisik, puasa ini, alah puasa sunat aja kan. Kau ni muda-muda lagi nak puasa, dah tua-tua besok barulah puasa. Kan ada bisikan macam tu. Itu kerja nafsu. Itu nafsu. Nafsu kita. Nafsu ni dia berterusan. Selagi mana tak boleh, dia akan usaha juga. Kita kata, waktu muda lah nak buat ibadat. Besok dah tua, susah. Alah, kau ni betapa banyak orang yang muda. Masa muda lah kita nak enjoy. Kan? Jadi, kalau dia lawan juga, hasilnya kalau dia berjaya, mana dia berjaya. Ini jadi nafsu ni, dia berbanding dengan syaitan. Syaitan ni kalau dia buat satu benda, kalau orang mencanggar, dia akan berhenti, dia pergi pada first step yang nombor 2. Pergi kepada perkara yang ketiga, perkara yang 4. Tapi kalau nafsu ni, dia daripada benda yang satu tu, dia usaha sampai A to Z. Berjaya. Sampai benda tu berjaya, sehingga maknanya kalau sekiranya orang itu mampu bermujahadah dengan apa yang dibisikkan, maka pada waktu itu kalahlah nafsu. Jadi dengan sebab itu kalau di bulan Ramadan kat Siti kat Su, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa Ramadan bila datang, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidat asy-syayatin. Jadi bila datangnya bulan Ramadan, pintu syurga semua dibuka oleh Allah Taala. Dan ditutup semua pintu Ramadan, pintu neraka.
Dan syaitan akan dibelenggu. Belenggu ni maksud ada kata dirantai, ada kata diikat, ada kata dilepas tapi tak boleh mampu nak menguasai. Tapi kita jangan lupa bahawa di bulan Ramadan ni walaupun syaitan dirantai, diikat, dia telah berpesan lebih awal kepada nafsu. Itu sebabnya kita tengok dalam bulan Ramadan, nafsu tak boleh nak dikawan. Contohnya orang berbuka puasa lah. Kita tengok waktu berbuka puasa. Hakikat kalau kita tengok kemampuan kita nak makan berapa banyak. Tapi nafsu kata beli. Tak cukup satu meja. Beli. Dekat rumah, orang rumah dah buat dah. Kita balik kerja, kita nafsu kata belilah sikit kan. Untuk tambah-tambah. Untuk tambah-tambah. Kat rumah dah ada dah. Yang kita nak makan sikit je. Ini kita pun pergi bazar ramalan, nafsu kata itu sedap tu. Itu kan. Nama dia pun dah sedap dah dengar. Akhirnya kita tak minum, kita tak makan. Maka berlakulah pembaziran. Banyak kan? Kalau kita lihat dalam akhbar di negara Arab, di Saudi, bahawa dia kata satu hari orang Saudi ini membuang makanan 600 tan. Banyak kan? 600 tan ini sebenarnya boleh diberi makan untuk 10,000 orang. Bayangkan kalau 30 hari. Dia makan bukan dalam pinggan, makan dalam talam. Dalam talam tu. Kita bayangkanlah. Itu nafsu. Kan? Nafsu yang menjadi tidak kenyang. Kan? Nanti waktu nak beribadat, nafsu akan menggoda lagi. Dah makan banyak ni, kena duduk rehat-rehat dah, apa ibadat kan. Nak sembahyang tarawih nanti boleh sendiri pun boleh. Nampak? Dia akan meracuni kita dengan perkara-perkara yang demikian. Inilah bahayanya di antara nafsu dan bahayanya di antara syaitan. Mereka ni punya kerja-kerja yang tersendiri. Kan? Ala kulihalnya, maknanya nafsu tetap ada dalam diri kita. Nafsu baik ke nafsu jahat, dia tetap ada. Dan setiap hari nafsu ni akan membisik-bisik pada waktu pagi. Kita bangun je, nafsu akan membisik pada kita. Dia akan berlawan dengan bisikan syaitan ataupun bisikan para malaikat. Jadi kalau menang di antara satunya, maka terzahirlah apa. Kalau baik-baik. Kalau tak, jadi begitulah keadaannya. Kita tak lepas daripada bisikan syaitan. Baik Datuk, terima kasih Datuk atas kesudian meluangkan masa untuk bersama Melaka FM hari ini dalam program Mutiara Ilmu. Ya, saya. InsyaAllah minggu depan kita bersama lagi, kita meneruskan lagi kupasan kita berkenaan dengan waham. Apa itu waham? Tapi itulah waktu mencemburui kita. InsyaAllah minggu depan kita bersama lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saudara, itu dia kita bersama dengan yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Imam Besar Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka dalam program Mutiara Ilmu. Dan insyaAllah minggu depan kita akan bersama lagi dengan kupasan-kupasan yang seterusnya. Hari ini Alhamdulillah kita dapat tips bagaimana untuk kita menghindari daripada sifat marah dan kemudian apa yang dimaksudkan dengan tamak. Jadi kan, ialah manusia kan, sifat tamak, sifat haloba tu kadang-kadang ialah di kita kan, kita saja yang tahu. Dan apa saja yang kita lakukan, semuanya dalam rahmat dan juga dalam perlindungan Allah. Dan sebentar lagi 11 pagi kita akan ke Pusat Berita Radio Kuala Lumpur untuk berita nasional dari sana. Terus bersama Melaka FM. Allahumma Allahumma Allah